Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan, lagi disanjungi dan dicintai para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jawhar Taman Sentosa, yang diraikan, lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada pentahqiq kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu taala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf, pada menghurai akan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada ke surat yang ke-18 pada kitab Jawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid dharaini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmil hidayata duna mujarradir rawayati fa abshir fa inna malaikatas samai
tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Artinya, dan jika ada niatmu dan qasadmu, yakni kesengajaanmu antaramu dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu akan mendapat hidayah, tiada semata-mata riwayat, maka sukakan olehmu kerana bahawasanya malaikat itu menghamparkan ia malaikat. Bagimu akan sayapnya sayap malaikat apabila engkau berjalan. Dan segala ikan di laut itu memohonkan ampun bagimu kepada Allah Ta'ala apabila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Maka ini di antara kelebihan-kelebihan menuntut ilmu. Dalam bab ni dia membicarakan apa? Faslun fi fadilati talibil ilmin nafi'. Pada menyatakan kelebihan ataupun fadilat orang menuntut ilmu yang bermanfaat. Maka bergantung pada niat. Nak dapat fadilat ni, nak dapat kelebihan ni bergantung pada niat. Pengarang rahimahullah kata, jika ada niat kita atau jika sengaja kita antara kita dengan Allah, niat kita, kesengajaan kita antara kita dengan Allah tu pada menuntut ilmu ni untuk dapat hidayah. Tu niat pertama. Aku datang majlis ilmu ni nak keluar daripada jahil. Aku datang majlis ilmu ni nak redha Allah. Aku datang majlis ilmu ni untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Itu di antara niat. Maka di antara dia kata sini untuk dapat hidayah. Biar aku duduk majlis ilmu ni dapat petunjuk, dapat hidayah. Tiada riwayat semata-mata. Apa maksud riwayat semata-mata ni? Nak ijazah ilmu, nak ijazah amalan, nak sijil, nak sanad, nak penghargaan kelas, nak penghargaan khatam kitab. Ini kata bukan semata-mata nak riwayat. Kan ada orang yang belajar, nak khatam kitab, dia majlis ilmu gini dia tak nak datang. Dia nak datang yang 3 hari khatam, seminggu khatam, dia nak sijil tu. Lepas tu entah ke mana fahamnya. Itu biasa. Tak salah, memang ada para ulama buat macam tu, 3 hari khatam, dinamakan daurah. 3 hari, 10 hari, seminggu, kadang sebulan. Baguslah. Tapi niat dia jaga, bukan daurah tu yang masalah, hati kita yang masalah. Kalau ada sijil atau sanad atau ijazah itu berkat, bukan tujuan ilmu. Adakah dilarang ambil sanad? Adakah dilarang ambil sijil? Adakah dilarang ambil ijazah? Tidak. Bahkan itu semua barakah. Suatu amal yang diamalkan tanpa ijazah kurang berkat berbanding suatu amal beserta ijazah. Jadi ijazah bukan persoalan dia. Sekalipun dah diijazahkan oleh Habib amalan tu, sekalipun dah diijazahkan oleh Syekh amalan tu, tapi tak beramal, ada manfaat? Tak ada. Berbanding orang yang ada amalan tu, dia amalkan walaupun tidak ada ijazah, amalan itu bermanfaat baginya. Baik. Jadi hadir nak menuntut ilmu kerana nak dapat hidayah, petunjuk, bukan semata-mata habuan dunia tu. Ijazahnya, riwayatlah, sanadlah, sijillah, penghargaan dan seumpamanya, bukan yang tu. Kerana apa? Nak mendapatkan hidayah Allah. Maka sukakan olehmu. Dia kata apa? Wahai para penuntut ilmu yang sedang mendengar ni, bergembiralah. Asal saya suruh bergembira pula? Kerana bahawasanya malaikat itu, fa inna malaikatas samai tabsutu laka ajnihataha. Kerana bahawasanya malaikat itu menghamparkan, membentangkan, membukakan ia malaikat bagimu akan sayapnya sayap malaikat apabila engkau berjalan. Wahai penuntut ilmu, kalau kalian ni datang tuntut ilmu nak dapat hidayah Allah niatnya, nak keluar daripada jahil niatnya, nak dapat redha Allah niatnya, bergembiralah. Kerana apa? Kerana apabila kalian berjalan di atas muka bumi Allah ini, kalian akan mendapat payungan sayap malaikat.
Ya ke ustaz? Ketampung kitab orang tanya ya ke. Nah, bukan boleh nampak. Saya bercakap ni pun bukan nampak, ni iman. Nah, perkara iman. Sabit dengan hadis. Bukan pandai-pandai cakap benda ni. Bukan ulama' pandai-pandai reka. Sabit dengan hadis. Di mana dah lah dalam majlis ni pun tuan-tuan dapat sayap lah. Tapi niat lah kena betul. Nah, kan saya dah bagi, dah kongsi niat datang menuntut ilmu. Nah, nak dapat redha Allah, nak keluar daripada jahil, menunaikan perintah Allah. 3 tu cukup lah. Jangan sekali-kali tunggu isyak duduk daripada tak ada buat apa Omar tu sia-sia. Jangan buat gitu nah. Maka dalam satu riwayat hadis yang lain, inna lillahi malaikatus sayyara. Dalam tugas-tugas malaikat ni ada di antara satu golongan malaikat yang Allah tugaskan cari majlis ilmu. Malaikat kan ada tugas-tugas dia. Ada satu kelompok dia cari majlis ilmu. Dia buat apa? Dia duduk dalam majlis ilmu ni dan dia bentangkan sayap dia. Tu saya kata jangan tunggu tuan-tuan jalan kat luar, dalam ni dapat dah. Nah, apa hadis tu saya lupa. Wa malaikatu la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Para malaikat dalam majlis ilmu ni dia bentang sayap dia, tanda malaikat ni redha dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Sebab tu saya tak heran kalau ada yang terlelap. Sebab apa? Tenang bawah sayap malaikat. Nah, itu bukan sindir, betul tu. Nah, tuan-tuan pergi stadium, orang gol terjerit-jerit, boleh tidur? Tak boleh. Dalam ni boleh tidur. Tapi jangan sengaja tidur. Nah, tertidur, rahmat masih berterusan dapat. Nah, sengaja tidur, terhenti rahmat sehingga kita bangun semula. Nah, ada tak yang sengaja? Tak ada, terlelap. Nah, still dapat, masih dapat rahmat. Nah, jadi bila niatnya betul, sayap tu bila bentang, sahabat tanya, ya Rasulullah, sampai mana? Sampai mana tu? Nabi SAW mengatakan bahawa satu lapis yang atas kita ni dia payung sayap dia. Datang lagi kumpulan lain bertindih atas lapisan yang dah ada ni, penuh ni. Tuan-tuan nampak ni kosong, kalau dibuka hijab penuh ni tuan-tuan sampai sini. Penuh dengan malaikat yang Allah tugaskan untuk cari majlis ilmu. Nah, habis penuh ni dah tak muat, datang kumpulan lain bertindih atas bahu malaikat yang lapisan tamu. Lapisan kedua penuh, lapisan ketiga semua membentangkan sayap. Sahabat tanya, sampai mana ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, sampai ke arash Allah. Tingginya tu. Nampak ya kuliah tu, jangan pandang rendah. Nah, baik, boleh jadi tuan-tuan datang kuliah, ayah-ayah, ibu-ibu, atuk-atuk, nenek-nenek datang kuliah ni, boleh jadi kita semua tidak alim, tapi dapatlah tahu sikit-sikit. Boleh jadi dengan berkat ayah-ayah, ibu-ibu hadir dalam majlis ini, yang jadi alim siapa? Anak. Yang jadi alim siapa? Menantu. Yang jadi alim siapa? Cucu. Berkat hadir ni. Nah, yang penting jaga niat dan jaga adab. Baik. Kemudian bukan takat tu je. Bila berjalan di atas muka bumi ni, Allah para malaikat memayungkan sayap. Tapi jangan tanyalah kalau tengah hari kenapa panas. Dia bukan terkesan tiba-tiba ada reduk macam Nabi ada awan ikut, bukan gitu. Nak ceritanya dia payung tu kerana apa? Tanda dia redha dan Allah merahmati kita. Tu maksud dia. Bukan kita rasa sejuk kan. Nah, dan idza masyaita wa hinal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Dan segala ikan di laut. Ini kelebihan yang kedua. Kelebihan pertama, penuntut ilmu yang benar niat dia, berjalan atas muka bumi, malaikat payung sayap. Fadilat yang kedua, segala ikan di laut itu memohonkan ampun bagi penuntut ilmu itu kepada Allah. Apabila engkau, yakni penuntut ilmu, berusaha dalam menuntut ilmu itu. Nah, jadi barang siapa yang berusaha menuntut ilmu,
dengan niat yang betul, dengan adab yang dijaga, 2 fadilat. Pertama, berjalan atas muka bumi dipayungi sayap malaikat. Dan yang kedua, segala-gala ikan di laut. Laut bukan mesti laut, termasuk sungai dalam akuarium, selama mana ikan mana-mana yang ikan hidup, memohon ampun bagi para penuntut ilmu. Nah, tapi memohon ampun tu dosa kecil Dosa besar kena taubat. Wajib kepada bertaubat. Tak boleh pakai yang ni. Yang ni semua dosa-dosa kecil, manfaat pada dosa kecil. Nah, kalau ada bela ikan kau main ikan mas, ikan siakap orang tak bela, orang makan ikan apa? Ikan kelisa. Ikan kelisa, ikan flower horn, nampak lawa dalam akuarium. Jadi doa tuan-tuan tu, kalau tuan-tuan menjadi salah seorang penuntut ilmu, ya Allah ampunkan dia ya Allah. Nah, nampak mulut ikan mas gitu. Bok macam tak ada apa. Punya memohon ampun bagi para penuntut ilmu. Baik. Ni Nabi nak menyukakan, nak bagi semangat pada para penuntut ilmu situ. Tapi bila iman kita lemah, kita lebih nak kepada benda yang seronok pada mata. Nah, bukan seronok pada iman. Ni aku kuliah maghrib, berapa orang datang? Yang datang ayah umur yang dah pencin-pencin. Mana budak-budak muda? Ustaz, surau lain kot. Kalau betul lah surau lain, alhamdulillah. Kalau betul lah surau lain, alhamdulillah. Salahnya Allahu Rabbi. Kerja, tak apalah kalau yang kerja malam ke apa ke, doa lah tuan-tuan. Sebab kita sampai ni pun atas taufik Allah juga. Cuma kita sedih lah. Bila kita sedih, kita mendoakan, bukan kita memperlekeh, menghina dia. Kerana ada satu soalan sampai kat saya, Ustaz, boleh ke kita benci orang? Saya jawab, kita tak boleh benci orang, dan kita tak boleh hina orang. Yang kita boleh benci perangai, yang kita boleh hina maksiat, bukan orangnya. Baik. Dan ketahui olehmu wahai talib. Talib mana pula ni? Penuntut. Talib, bukan Abu Talib, pakcik Nabi. Abu Talib tu pakcik Nabi tu, Abu Talib. Ayah-ayah tahu tak nama dia siapa? Bertahun-tahun panggil pakcik Nabi Abu Talib, pakcik Nabi Abu Talib, Abi Talib, bapa Saidina Ali. Siapa nama Abi Talib? Talib tu nama anak sulung. Nama Abi Talib ataupun Abu Talib ni, bapa saudara Nabi, bapa Saidina Ali karamallahu wajhah. Nama Abu Talib adalah Imran. Imran. Baik. Imran bin Syaibah. Kan dia adik-beradik bapa Nabi. Kenapa bin Syaibah bukan bin Abdul Muttalib? Itulah. Siapa join Pasir Pelangi dia tahu. Siapa join Nabi sini Ustaz tak cerita. Nama sebenar Abdul Muttalib Syaibah, bukan Abdul Muttalib, tu gelar. Syaibah nama datuk Nabi. Bapa Nabi Abdullah, adik-beradik Abdullah tu Abu Talib. Nama dia bukan Abu Talib, tu gelar. Habis nama dia apa? Imran. Baik. Yang ni Talib ni bukan pakcik Nabi ni. Ini Talib ni dalam bahasa Arab terjemah dia penuntut. Kalau talibil ilm, penuntut ilmu. Dan ketahui olehmu wahai penuntut, wahai talib, bahawasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Dia nak bagi tahu kategori penuntut ilmu ni ada 3. Kita yang mana? Kita tengok. Entah tak, belum habis yang pertama dah habis masa. Sebab bukan pendek ni. Baik, tak apa kita baca. Pertama, seseorang yang menuntut ilmu kerana jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat, dan tiada menghendaki ia penuntut melainkan kerana Allah Ta'ala dan negeri akhirat, maka mereka itu orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Jadi golongan pertama penuntut ilmu, dia nak ilmu dia jadi bekal akhirat. Macam mana ilmu jadi bekal akhirat? Ilmu yang diamalkan. Ilmu ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ilmu yang sunat, bila tidak amal, jadi sia-sia, tak diazab. Ilmu yang wajib, tak diamal, bakal ditanya. Mana ilmu wajib? Pertama, aqidah.
tauhid. Mana iman kita? Belajar lepas tu entah ke mana. Sampaikan dalam politik pun kita punya akidah boleh goncang kerana parti. Jaga elok. Yang kedua, ilmu yang wajib, fiqh. Fiqh ni ada 4 rubuk, 4 pecahan. Tapi yang wajib atas kebiasaan orang awam 3 saja. Pertama, ibadat. Bagi semua orang yang baligh dan berakal, ibadat. Solat, puasa, zakat, haji. Yang kedua, muamalat. Wajib atas orang-orang yang bermasyarakat. Bila bermasyarakat ada jual beli, ada sewa, ada hutang, ada pajak, ada gadai, ada hadiah. Tu semua muamalat. Wajib belajar. Tak faham tak apa, wajib belajar. Bukan wajib faham, wajib belajar. Ambil tahu. Kedua, muamalat. Ketiga, munakahat. Wajib atas siapa? Yang telah bernikah. Status dia adalah suami ataupun isteri. Itu ilmu fiqh. Jadi kalau dia suami dan isteri tak belajar, dah dosa besar. Kalau dia belajar, menunaikan belajar ilmu fardu ain, baguslah. Tapi tak menunaikan hak suami dan tak menunaikan hak isteri, maka dia tidak mengamalkan ilmu yang wajib. Maka bakal ditanya di akhirat nanti. Di barzakh akan diazab. Itu ilmu yang wajib. Yang kedua, fiqh. Jadi fiqh ni ibadat, muamalat, munakahat. Yang ketiga, tasawuf. Tasawuf ni adab, akhlak, maksiat hati, maksiat tubuh, ibadat tubuh, maksiat ibadat hati. Adab masuk dalam tasawuf, akhlak masuk dalam tasawuf. Maksiat 7 anggota: mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota ni dikira anggota zahir. 7 anggota ni boleh ibadat, 7 anggota ni boleh maksiat. Masuk dalam bab tasawuf. Hati boleh buat ibadat, boleh buat maksiat. Masuk dalam tasawuf. Ini ilmu ni wajib belajar dan wajib amal. Allah bukan nak tengok result bila kita mati hati bersih ke tak? Tak. Allah nak tengok result kita beramal. Beramal ke tak? Tu Allah nak tengok. Selain daripada ilmu yang 3 tu, sunat berlaku. Kalau tak amal, tidak diazab. Cuma dah belajar kan, tak amal, sia-sia, rugi. Baik. Maka orang yang menuntut ilmu ni nak jadikan bekal di dalam akhirat. Maka nak jadi ilmu tu bekal akhirat, hendaklah diamalkan. Ilmu yang sunat pun kita amalkan. Dan tidak menghendaki ia melainkan kerana Allah. Jadi dia bukan menuntut ilmu kerana selain Allah, hanya semata-mata kerana Allah. Kerana Allah tu termasuklah nak redha Allah, nak keluar daripada jahil, menunaikan fardu ain dan yang lain-lain. Dan mengidamkan nikmat di negeri akhirat. Itu di antara niat dia, golongan pertama ni. Jadi golongan pertama ni menuntut ilmu kerana apa? Nak redha Allah, nak nikmat akhirat, nak ilmu tu jadi bekal akhirat, nak mengamalkan ilmu tersebut, dan mendapatkan kemenangan dalam dunia dan akhirat. Kemenangan dalam dunia ni di sisi Allah, bukan di sisi manusia, walaupun di dalam dunia. Iaitu yang dinamakan mereka itu al-muttaqin. Jadi golongan pertama ni nama dia al-muttaqin, golongan orang yang bertakwa. Seperti firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul muttaqin. Shadaqallahul azim. Surah Taubah ayat keempat. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang bertakwa, kasih kepada golongan-golongan yang bertakwa. Takwa ni definisi dia ada dalam beberapa yang ulama memberi pandangan. Tapi yang paling mudah kita ambil bertakwa itu mentaati segala perintah, baik yang wajib, baik yang sunat, dan meninggalkan segala larangan, baik yang haram, baik yang makruh. Kalau jenis perangai memang sengaja-sengaja buat benda makruh, belum capai takwa. Melainkan tersepit, tak dapat lari, kena tempuh juga benda makruh tu, baru nama takwa. Dia bukan sengaja, tersepit, kena buat juga, tak apa. Ini boleh elak, alah makruh je, ini tak capai takwa. Tapi nak timbang siapa ni? Diri sendiri. Jangan tengok orang ni tak takwa ni tak takwa, ni belum takwa. Bukan. Nak takwa dengan tidak ataupun ya takwa ni,
timbang diri kita, bukan timbang diri orang. Dan lagi firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Shadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 197. Artinya, arti firman Allah, dan ambil oleh kamu bekal di dalam akhirat, maka bahawasanya yang terlebih baik daripada bekal itu iaitu takut akan Allah Ta'ala. Allah kata ambil bekal di dalam akhirat. Maksud kata ambil bekal di dalam akhirat tu apa? Siap-siap. Masa kita belum mati ni, persiapkan bekal akhirat. Tu maksud ambil oleh kamu bekal dalam akhirat. Beramal untuk manfaat akhirat. Buat atas dunia, akhirat tak boleh dah. Nah, maka bahawasanya Allah kata terlebih baik, terlebih afdal bekal itu, yang kata amalan-amalan akhirat tu yang terlebih afdal adalah takut kepada Allah. Orang, tuan-tuan, takwa ni kalau nampak zahir memanglah mengamalkan ilmu, tapi jaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang berilmu, saya pun kadang seram nak cakap benda ni. Kadang kita ada ilmu, tapi bila Allah tarik berkat ilmu tu kerana tidak menjaga adab, ataupun di antara sebab-sebab yang kita sengaja melanggar dosa dan seumpamanya, derhaka dengan orang tua ke apa ke, bila kita ada ilmu, Allah tarik berkat ilmu tu, menjadikan ilmu tu tak dapat jadikan kita orang bertakwa. Ni bahaya. Ada ilmu tapi tidak boleh bertakwa. Baik. Dan makna takwa itu, ini pengarang rahimahullah ambil daripada beberapa definisi. Dan makna takwa itu iaitu mengerjakan taat dan menjauhi akan maksiat. Seperti lagi yang tersebut makna takwa itu di dalam kitab ini. Jadi dalam kitab ini nanti ada disebut selanjutnya tentang takwa. Baik. Maka mengerjakan taat itu, macam saya dah sebut tadilah, antara wajib ataupun sunat. Dan maksiat itu adalah haram. Makruh bukan maksiat. Dia adalah maksiat ni perkara haram, baru jadi maksiat. Dan maksiat dan mungkar ni juga haram yang disepakati. Haram yang disepakati ulama. Ijma' haram, tak ada khilaf. Jadi mungkar. Kalau benda tu ada khilaf lagi, setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh, berlaku khilaf, dia bukan benda mungkar. Maka jangan keras sangat. Halang tu halang lah, jangan keras sangat. Baik. Tu golongan yang pertama. Adakah kita macam tu? Aku datang majlis ilmu ni kerana nak manfaat akhirat, nak petunjuk Allah, nak Allah redha, nak kemenangan dunia dan akhirat. Kalau itulah niat tuan-tuan, bersungguh dalam nak menjadikan majlis ilmu ni sebagai suatu lapangan untuk tuan-tuan meraih nikmat di akhirat, kemenangan di dunia dan akhirat, tuan-tuan termasuk golongan pertama, al-muttaqin. Bukan geng tunggu isyak. Tak tunggu isyak, doakan balik kan datang balik. Jangan. Niat sia-sia. Baik. Dan yang kedua, habis golongan pertama jadi ustaz, saya tak ada lah dalam golongan pertama sebab saya ni gini. Berubahlah jadi golongan pertama. Golongan yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu kerana menolong akan kehidupannya di dalam dunia ini, dan kerana mendapat kemuliaan dan kemegahan, dan kerana dapat harta, maka mereka itu sangat jahat. Maka jika dikekalkan olehnya akan qasadnya, niatnya serta diketahui oleh dirinya akan jahat kelakuannya itu, maka lalu mati ia dengan tiada taubat daripada perbuatannya itu, maka mereka itu mati di dalam maksiat, lagi derhaka mereka itu. Maka jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, maka lalu diamalkannya akan ilmunya dengan amal yang soleh, nescaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Baik. Golongan yang kedua, menuntut ilmu kerana menolong kehidupan dia. Mana menolong kehidupan dia? Tuntut ilmu kerana nak sijil kelulusan,
Kalau tak dapat sijil nanti susah cari kerja, susah sambung belajar, susah dapat gaji besar. Nah, ini golongan kedua. Nah, kita cerita niat dulu ni, apa akibat kejap lagi dia sebut. Saya dah ulang bab yang awal sebelum ni. Nak dapat sijil, nak dapat anugerah, nak kerana sijil tu nanti pada adatnya membantu dapat gaji besar. Dengan sijil tu pada adatnya memudahkan cari kerja. Itu bonus. Jangan jadikan niat. Bukan salah ambil sijil, tak salah. Yang jadi salah jadi niat, jadi tujuan. Aku belajar memang nak sijil ni kerana Allah tak ada, nak redha Allah tak ada, nak mengamalkan agama Allah dan Rasul tak ada. Salah niat ni jadi jahat. Nah, jahat di sisi apa? Di sisi Allah. Maka ambil sijil tak salah. Nah, ambil sijil tak salah. Nanti bila ada sijil ada gaji besar. Itu tengok pada akidah. Kalau ada sijil maka mudah dapat kerja. Kalau ada sijil nanti dapat gaji besar. Pada adatnya saja, dia yakin tu pada hukum adat, tidak syirik. Nah, bila kita tanya, kau ni cakap ada sijil dapat gaji besar, ada sijil senang cari kerja, kau cakap ni atas hukum apa ni? Adat saja, kebiasaannya kan gitu, bukan akidah aku. Akidah memang Allah yang memberi rezeki. Tak syirik. Hanya mulut aja cakap adat. Nah, tapi kalau memang berkeyakinan, iman dia mengatakan memang sijil memang menjamin gaji besar, sijil menjamin senang dapat kerja, syirik. Nah, bahkan syirik tu boleh batal akidah lah, kerana meyakini selain Allah. Bab yakin ni kan bab iman. Nah, sebab tu bila orang-orang tua sebut, kau ni belajarlah tinggi-tinggi, abah keluar duit bayar yuran sekolah kau, belajar sekolah tinggi-tinggi, belajar elok-elok, nanti dapat sijil kan senang cari kerja, cerah masa depan, gaji besar, kerja elok, nah, ada rumah besar, kereta besar. Nah, tak nak ke? Itu bukan bapak tu syirik. Itu bapak tu cakap atas dasar hukum apa? Adat kebiasaan. Nah, adat kebiasaan kan ada sijil senang dapat kerja. Adat kebiasaannya kan bila sijilnya elok, gajinya tinggi. Adat kebiasaan. Nah, tapi kalau memang betul bapaknya yang kat mulut tu jadi akidah bapak, boleh jadi syirik. Jadi akidah ni benda tak nampak. Nah, mulut ni terzahir. Maka apa hukum Ustaz kalau bapa ataupun orang cakap macam itu? Itu hukumnya harus tidak syirik, tetapi sebagian ulama kata apa? Tanda lemah iman. Bukan syirik, tanda lemah iman. Belajar tinggi, insya-Allah nanti dengan gaji tu dengan sijil tu dapat gaji besar, sijil tu kan dapat kerja elok, gaji tinggi. Tanda lemah iman. Kalau tak nak tanda lemah iman tu, cover dengan akidah. Belajar tinggi-tinggi, niat kerana Allah. Belajar tinggi-tinggi, nak redha Allah. Kerana bila Allah redha kamu, Allah rahmati kamu, Allah jamin hidup kamu mudah, senang insya-Allah, dalam jaminan Allah. Kan lain tu bahasanya. Nah, tapi kita sebagai anak, kalau ada tok nenek cakap gitu ke anak, kita sebagai anak ada mak bapak cakap gitu, jangan kata syirik. Nah, belajar tinggi-tinggi mat mak syirik mak ni. Mak pun ambil lesung batu tu empuk atas kepala, baru dia tahu syirik tak syirik. Nah, jangan tuduh syirik itu. Nah, saya nak tanya tuan-tuan, adat kebiasaan orang yang cakap gitu tu selari ke tak dengan akidah dia? Biasanya benda ni bukan perkara kebiasaan tuan-tuan. Ada kala mulut orang cakap gitu tu, dia boleh jadi syirik kerana apa? Jahil akidah, jahil bab tauhid, jahil tak pernah pergi belajar. Nah, boleh jadi batal syahadah kerana cakap pasal sijil gitu. Boleh jadi. Nah, tapi kalau orang yang datang belajar, mulut masih cakap pasal sijil, gaji tinggi apa semua gitu, nah, boleh jadi akidah dia selamat, hanya percakapannya sahaja atau hukum adat. Boleh, tak ada masalah. Nah, baik. Kemudian, jadi yang ni dia kata menuntut ilmu kerana nak menolong kehidupan dia. Mana menolong kehidupan? Sijil, gaji tinggi, kerjaan elok. Nah, kita kena ubah ayat. Kau dapat gaji tinggi, kau dapat kerja elok, biar dapat bantu agama kau.
Gaji tinggi engkau boleh bermanfaat pada umat Islam yang lain. Bantulah, tengok para sahabat macam mana bantu Islam dengan kemewahan dia. Situ kita buat contoh. Jadi ayat tu kita kena tukar setidak-tidaknya. Bukan salah kaya, tak salah. Zuhud bukan maksud miskin, zuhud bukan maksud selekeh. Zuhud ni tidak meletakkan harta pada hati, meletakkan harta pada tangan. Apa maksud tangan? Apa maksud hati? Tangan dengan maksud mudah nak infak, tak terkesan pada hati. Tapi kalau dah letak harta kat hati, payah nak keluar. Kalau keluar pun terkesan. Menong sedekah 100. Tu 100 menong dah. Kalau 100.5 koma. 200 nazak. Payah nak keluar dekat hati. Tapi kalau Cikgu Murni minta, baik demam. Cikgu Murni. Ya kalau sebut gini dia faham. Dengan budak-budak muda kuliah sebut Cikgu Murni blur, tak tahu. Tak layan cerita Piramli. Baik. Jadi dia menuntut ilmu kerana nak tolong kehidupan dia. Ni aku menuntut ilmu ni supaya nanti senang hidup aku. Ni sekalipun atas hukum adat, tanda lemah iman. Tapi bila dia belajar akidah dan dia belajar bab niat, aku menuntut ilmu ni minta Allah redha aku. Bila Allah redha hidup aku, pasti akan senang. Senang dalam redha Allah. Ada orang senang tapi dalam murka Allah. Aku tak nak yang tu. Kan beza niat orang yang jahil dengan niat orang yang tahu. Dan kerana mendapat kemuliaan dan kemegahan, dahlah belajar kerana nak manfaat kehidupan tadi tu, sijilnya, kayanya, gaji tingginya, hidup senangnya, hidup mewahnya. Lepas tu dia menuntut ilmu kerana nak mendapat kemuliaan. Ni aku belajar tinggi, sijil tinggi, bawa orang tahu siapa aku, bawa orang tengok aku alim, bawa orang tengok aku ustaz, bawa orang tengok aku syekh, bawa orang tengok aku doktor, bawa orang tengok aku profesor. Baru orang tengok tu tak ada manfaat di sisi Allah, bahkan mencelakakan dirimu sendiri. Kerana apa? Niat ni. Ini tangga kedua yang menjahanamkan orang yang belajar. Jangan niat kerana nak mendapat kemuliaan di sisi makhluk. Dia nak masyarakat muliakan. Macam mana anak tak niat macam tu? Dah mak bapaknya ajar. Belajarlah. Kau bodoh, semua orang hina kau. Tahu nanti kita bila ada ilmu, gaji tinggi, tengok orang muliakan kita. Betul kata kau Ramli. Ni Mak Sudin, aku ni orang ada-ada tau. Tak kenal layak tau. Mak Sudin, dia ada cincin tembaga. Mak Jetun orang kaya. Siapa? Siti Tanjung Perak. Piramli lerai kan. Jangan bergaduh makcik. Makcik ni bukan orang biasa-biasa. Makcik orang ada-ada. Betul kata kau Ramli. Mak Sudin, aku ni orang ada-ada tau. Dalam cerita tu juga Piramli kata apa? Inilah sandiwara dunia. Pasal perempuan tu kata apa? Mak, kalau kita jujur, kalau kita tak bohong, orang pijak kita mak. Tapi kalau kita bohong, kita tipu, orang muliakan kita mak. Nampak? Ni bila nak kemuliaan di sisi makhluk, walaupun dia belajar agama atau belajar fardu kifayah, akan menjahanamkan dia juga. Ilmu tu akan dihisap nanti. Jaga elok-elok. Jadi niat bukan kerana nak sijil apa semua yang tadi kita sebut, dan bukan kerana nak mendapat kemuliaan di sisi makhluk. Bila nak mendapat kemuliaan ni yang jadi masalah. Dah ada sijil, orang lekeh, terasa. Pergi stesen minyak, isi minyak. Ada budak jual kacang rebus. Pak cik kau panggil. Doktor tau. La ilaha illallah. Dengan budak jual kacang rebus pun dia mementingkan status dia. Itu kerana nak orang muliakan. Dan kemegahan, belajar kerana nak bermegah-megah. Bermegah dengan apa? Bermegah dengan keilmuan dia. Di antara kalangan penuntut ilmu, dialah yang cemerlang. Dia cemerlang, orang jadikan dia satu contoh. Bagus. Yang masalah dia yang cemerlang tu, hati dia. Dia je yang tahu. Contoh kita dah cemerlang, hati kita kena jaga. Adakah kita bermegah dengan cemerlang kita? Tengok aku, manjada wajada. Siapa usaha dia dapat, tengok aku usaha. Ini nampak wujud diri. Ini yang jadi masalah dalam tasawuf. Nampak wujud diri. Walhal Allah taufikkan dia. Dan kemegahan dan ilmu tersebut menjadi ujian pada dia.
Adakah ilmu tersebut membawa dia kepada jalan hidayah, lebih takut kepada Allah, ataupun dengan ilmu tersebut menjadikan dia meninggi diri di kalangan manusia? Situ perlu tasawuf, maksiat hati atau ibadat hati dengan kemegahan ilmu. Balik belajar Jordan, balik daripada Sudan, balik daripada Mesir, balik daripada Afrika Selatan menatang. Balik daripada Afrika Selatan, South Africa. Afrika Selatan kan. Sana ada tahfiz. Jenis kulit hitam lah. Orang Habsyi lebih kurang macam tu. Balik daripada belajar agama, dengan serban besar, jubah 2-3 lapis, maki mak, hamun bapak. Abah time-time maghrib cuci kereta, tak takut neraka ke bah? La ilaha illallah. Basuh kereta maghrib tak berdosa pun. Siapa kata haram basuh kereta maghrib? Cuma kurang elok. Dah lah tua-tua, masjid tak pergi, kuliah tak pergi, dengan belengging, perut terboseh gitu, ngaring belekat, cuci kereta maghrib, orang lalu, Assalamualaikum, doakan saya, dia tak pergi. Tapi tak boleh kita kata dia tu ahli neraka, ahli maksiat. Bahkan anak boleh cakap lebih kurang. Mak ni pergi jemputan kahwin dengan lipstick, dengan baju merelap sini, dengan kasut tinggi sini. Mak ingat mak muda lagi, tak takut neraka. Mak dah lah, mak dah tua ni, buat banyaklah bertaubat. Mak terguris hati, engkau menjadi anak derhaka. Nabi sebut dalam satu hadis yang termaktub di dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair, bahawa anak yang derhaka ini status dia satu pangkat bawah daripada iblis. Anak derhaka. Mulia mana pun dia. Ustaz dia 30 juzuk hafiz. Dia hafal hadis ustaz. Dia syekh ustaz. Dia habib ustaz. Tak kira siapa, status anak derhaka satu pangkat bawah daripada iblis. Kalau iblis tu sarjan, dia korporal. Ibarat gitu. Tapi kalau anak yang taat, yang menyukakan hati mak ayah, Nabi sebut dia satu pangkat di bawah Nabi dan Rasul. Walaupun dia SPM je, walaupun dia tolong kebun bapak dia je. Kan biasa drama orang tua-tua kan, anak yang tak berapa terpelajar ni. Tu drama tu atas kebiasaan, bukan mesti. Ada je yang terpelajar jaga mak ayah dia. Drama tu sebagai peringatan. Sebab tu kita nak jadikan panduan hidup bukan drama. Ada satu pendakwah dia sebut apa? Hari ni kitab orang awam adalah drama dalam TV. Tu jadi tak tentu arah. Bercakap atas ilmu yang diambil daripada drama, ambil daripada media sosial. Walhal ilmu yang kita nak ambil daripada kitab-kitab ulama yang benar. Baik. Maka janganlah kerana dengan ilmu itu menjadikan dia bermegah, menjadikan dia pelajar cemerlang jadi megah, bangga dengan hafalan-hafalan ilmu dia. Sebut kitab ni, pengarang ni begitu begini, syarah. Rupanya menjadi kebanggaan, megah dengan ilmu dia. Jadi bila dia belajar, niat apa? Nak megah. Ni kalau aku hafal hadis ni, kalau aku hafal Quran gini 30 juzuk habis, Sunan Siti